Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Sejak akhir-akhir ini, nama Najib Razak sering bermain di bibir Tun Dr. Mahathir Mohamad. Najib Razak yang sibuk dengan kes perbicaraan mahkamah untuk beberapa kes melibatkan skandal 1MDB dan beberapa skandal yang lain, nampaknya Tun Dr. Mahathir menunjukkan satu ketakutan yang amat dahsyat jika Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia selepas PRU 15 akan datang. Nama Najib Razak ini menjadi mimpi ngeri kepada Tun Dr. Mahathir sejak Tun Dr. Mahathir menggulingkan kuasanya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 di Putrajaya. Walaupun Najib Razak hari ini tidak mempunyai apa-apa jawatan besar di dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya, walaupun saat ini Najib Razak belum menjadi Perdana Menteri semula di Putrajaya, Tun Dr. Mahathir melihat Najib Razak itu sebagai ancaman terbesar dalam percaturan legasi politiknya. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas dan penyelidik bebas, saya di sini ingin membuat satu kajian persepsi politik berkenaan siapakah nama-nama ahli politik yang menjadi pilihan utama rakyat Malaysia untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia jika PRU 15 akan datang diadakan lebih awal. Saat ini, Tun Dr. Mahathir dan beberapa pemerhati-pemerhati politik negara Malaysia di dalam Pakatan Harapan Plus melihat Najib Razak secara prospek PRU 15 adalah pilihan utama untuk muafakat nasional mengangkat Najib Razak sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Di dalam Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dilihat sebagai pesaing utama untuk kekal menjadi Perdana Menteri ke-9 bagi menghadapi PRU 15 lebih awal. Maka apakah pandangan dan pendapat serta cadangan daripada rakyat Malaysia? Saya di sini ingin membuat satu penyelidikan bebas untuk mengetahui sentimen-sentimen politik negara Malaysia untuk kita mengenal pasti siapakah calon-calon utama untuk jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia pada PRU 15 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya senaraikan berikut adalah nama-nama calon Perdana Menteri ke-9 untuk PRU 15 akan datang. Nama pertama, apakah anda merasakan sebagai rakyat Malaysia, Najib Razak layak untuk membuat comeback di Putrajaya untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 mewakili muafakat nasional jika menang PRU 15 akan datang? Kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah Perdana Menteri ke-8 Malaysia itu layak untuk dicalonkan semula oleh Perikatan Nasional jika UMNO BN PAS bersetuju untuk kekal bergabung dengan Parti Bersatu pada PRU 15 akan datang? Ketiga, Azmin Ali sering disebut-sebut sebagai antara pesaing baru dalam percaturan politik Malaysia di Putrajaya yang dikatakan mempunyai prospek dan menjadi perdebatan dalam kalangan rakyat Malaysia untuk beliau menjadi Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya secara mengejut jika PRU 15 diadakan lebih awal. Nama yang keempat, Hishamuddin Hussein On, yang baru-baru ini cukup panas kantoi berjumpa dengan Tun M di Langkawi, Kedah, sehingga beberapa gambar berjaya ditangkap
oleh rakyat Malaysia melibatkan Hishamuddin dan Setiausaha Politik Tun Dr. Mahathir. Apakah anda merasakan Hishamuddin layak dicalonkan untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 pada PRU 15 akan datang? Nama yang kelima, nama ini juga saya lihat diam-diam ubi berisi dan berpotensi untuk dicalonkan oleh Muafakat Nasional. Hadi Awang, Presiden Parti PAS. Saya perlukan pandangan dan cadangan daripada penonton-penonton di dalam YouTube channel rasmi saya di sini. Apakah anda merasakan ini adalah masa yang terbaik untuk Hadi Awang diberikan peluang menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya? Nama yang seterusnya adalah Zaid Hamidi, Presiden Parti UMNO. Sebelum ini pernah menjadi timbalan Perdana Menteri Kerajaan UMNO Barisan Nasional di Putrajaya. Apakah Muafakat Nasional akan mencadangkan nama Zaid Hamidi sebagai nama baru untuk percaturan politik Muafakat Nasional pada PRU 15 akan datang? Nama yang terakhir yang tidak asing lagi adalah Anwar Ibrahim, calon untuk PKR dan Pakatan Harapan. Saya tahu di sini penyokong-penyokong tegar Anwar Ibrahim dan pentaksub-pentaksub Anwar Ibrahim, secara persepsi politiknya ramai yang mahukan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Apakah pandangan dan pendapat anda? Apakah Anwar Ibrahim boleh berjaya untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, mewakili Pakatan Harapan dalam keadaan DAP dan Amanah tidak mencalonkan Anwar Ibrahim secara muktamad untuk menjadi calon PM ke-9, merampas semula kuasa di Putrajaya daripada Kerajaan Perikatan Nasional? Maka tuan-tuan dan puan-puan, anda semua boleh membuat undian di bahagian ruangan komen video ini. Saya mahu mendengar pandangan, komen, saranan serta cadangan daripada rakyat Malaysia. Walaupun kita semua mempunyai perbezaan ideologi politik dan saya tahu anda semua masing-masing dengan sentimen politik dan keahlian parti politik, saya mahu mendengar hujah yang konkret, cadangan yang wajar untuk kita sama-sama kaji. Apakah Najib Razak ranking nombor 1 di antara nama ahli-ahli politik tersebut untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya? Persoalan ini hanya boleh dijawab oleh rakyat Malaysia di luar sana. Nama Tun Dr. Mahathir tidak dicalonkan kerana tidak lama lagi Tun Dr. Mahathir meninggal dunia. Tun Dr. Mahathir itu tinggal menunggu hari, menunggu bulan, menunggu tahun, ya, umur 95 tahun, yang di Pertuan Agong juga tidak berminat untuk mencalonkan nama Tun Dr. Mahathir ataupun melantik Tun Dr. Mahathir semula kerana faktor umur yang tidak lama lagi masuk ke dalam lubang kubur. Ini adalah kebenaran dan realiti dalam percaturan politik Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini adalah kekangan terbesar kepada Tun Dr. Mahathir yang memang tidak tersenarai dalam kajian persepsi politik Jufazli Syed Ahmad. Ini bukan underestimate Tun Dr. Mahathir, tetapi kita rakyat Malaysia perlu move on bahawa ahli parlimen yang paling tua bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad berusia 95 tahun itu perlu kita rehatkan dan kita perlu bagi cuti panjang untuk dia bertaubat, untuk dia baca Al-Quran, untuk dia solat sunat taubat sebab terlalu banyak dosa-dosa beliau sepanjang menjadi Perdana Menteri dalam negara Malaysia. So, rakyat Malaysia, ini adalah kajian persepsi politik secara online yang saya lakukan. Saya mengharapkan bantuan dan kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk kongsi kajian penyelidikan ini supaya kita mahu mengetahui antara nama-nama yang tadi saya senaraikan
siapakah pilihan utama rakyat Malaysia untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 jika PRU15 diadakan lebih awal hujung tahun 2020 ini. Sekian, terima kasih.